Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Okay, hari ini kita akan sambung PDPR sains kita untuk tajuk seterusnya iaitu tajuk proses hidup mikroorganisma. Okey, pada buku teks kamu, muka surat 25. Okey, sebelum kita sambung, kita buat ulang kaji sikit tentang topik mikroorganisma ni. Okey. Hari tu kita dah tahu pasal maksud mikroorganisma. Okey. Maksud mikroorganisma adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kemudian ada 5 kumpulan. Kumpulan fungi, kumpulan protozoa, kumpulan alga, bakteria dan virus. Okey, virus atau virus. Okey, hari ni kita nak belajar tentang proses hidup mikroorganisma. Okey. Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup. Macam benda hidup lah, macam manusia. Kita menjalankan 5 proses benda hidup. Kita perlu bernafas, kita perlukan makan dan minum, kita boleh bergerak, okay? Kita boleh membesar dan kita boleh membiak. Okay? Jadi mikroorganisma ni pun menjalankan proses hidupnya. Okay, kita tengok sini gambar kartun ni, kawan-kawan kamu ni. Cuba kamu fikirkan proses hidup mikroorganisma. Okey. Kawan perempuan ni, dia bayangkan macam mana mikroorganisma sedang makan. Yang seorang lagi ni, macam mana pula mikroorganisma membiak dan jaga anak. Yang seorang lagi ni membayangkan macam mana mikroorganisma ni bergerak. Adakah dia berlari, dia berenang, dia terbang, melompat. Okey. Aktiviti proses hidup mikroorganisma tidak sama dengan kita. Maksudnya, tanggapan awal kawan-kawan kamu ni tadi semuanya salah. Okey? Mari kita jalankan siasatan untuk mengetahui proses hidup mikroorganisma. Okey? Ataupun mikroorganisma. Okey. Uji kaji pertama. Okey. Sebab kita sekarang PDPR, kita belajar dari rumah. Jadi kita tak boleh sangat nak buat uji kaji. Okey, kalau di sekolah kita boleh buat. Okey, cikgu akan minta kamu bawa barang-barang ni lah. Okey, alat-alatan ni. Tapi sebab ni dekat rumah, tak apa, kita tengok dulu apa yang diceritakan dalam uji kaji ni. Okey. Kamu kena sediakan sebuah botol kosong. Okey. Kemudian kena isikan dengan air suam, 250 ml air suam. Okey. Masukkan 3 sudu kecil yeast. Yeast tadi kita belajar. Yeast minggu lepas kita belajar dia adalah daripada kumpulan fungi. Okey. Kamu boleh beli yeast. Kamu pergi kedai runcit, kamu cakap pada tokek kedai, "Pakcik, saya nak beli ibu roti." Ataupun kamu cakap, "Pakcik, saya nak beli yeast." Yeast kering. Dia akan tahu. Dia ada satu paket kecil. Pakcik tu akan jual kat kamu dalam RM1 rasanya. Okey. Selalunya yeast ni kita guna untuk buat roti, campuran dalam dough roti. Okey. Tambah 1 sudu besar gula dan goncang botol tersebut. 1 sudu besar gula. Ambil 1 sudu besar gula, cedok masuk dalam botol campuran air dengan yeast tadi. Okey, goncang. Kemudian tutup mulut botol dengan belon. Ni belon. Okey. Buat pemerhatian pada saiz belon. Ukur diameter belon menggunakan benang dan pembaris bagi setiap 5 minit selama 20 minit. 5 minit pertama, ukur saiz belon. 5 minit kedua, ukur. Dah 10 minit. 5 minit ketiga, dah 15 minit, ukur lagi. 5 minit yang keempat, dah 20 minit, ukur. Kamu akan nampak apa? Kamu akan nampak belon itu saiznya mengembang. Saiznya bertambah, dia nampak mengembang. Okey. Soalan. Apakah perubahan yang dapat diperhatikan? Kita dapat lihat apa? Pertambahan saiz belon. Kita dapat lihat pertambahan saiz belon. Okay. Soalan nombor 2. Nyatakan inferen tentang perubahan yang diperhatikan. Nyatakan inferen. Kenapa belon tu bertambah saiz? Kenapa dia mengembang? Cerita dia. Mana datang udara yang boleh kembangkan belon tu? Mula-mula kuncup je belon tu, tapi lama-lama mengembang. Kenapa? Sebab yeast tadi yang campur dengan gula dengan air tadi, dia telah bertindak balas, dia telah aktif. Okey, dia telah gunakan gula tadi sebagai sumber makanan dia, okey, dan dia boleh aktif dan dia sedang membebaskan gas. Okey, bila dia aktif, dia membebaskan gas, maksudnya macam manusia kita
kita ada sedut udara, hembus udara. Kita sedut gas oksigen, kita hembus gas karbon dioksida. Sama dengan yeast ni, dia sedang membebaskan gas tu, maksudnya apa? Dia sedang bernafas. Okey? Itu inferen dia. Okey. Mengapakah gula digunakan? Apa fungsi gula ni? Fungsi gula ni sebagai sumber makanan bagi yeast tadi. Okay. Yeast tu mula-mula kering, tak ada sumber makanan. Bila ada air, dia dapat air. Ada pula gula, dia dapat sumber makanan. Dia jadi aktif, dia bernafas. Dia bebaskan gas karbon dioksida. Okay. Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Apa kesimpulan kita kat sini? Kenapa belon tu kembang? Mana datang udara dalam belon tu? Semuanya berpunca daripada yeast tadi. Yeast itu sedang bernafas. Yeast itu sedang bernafas. Okey. Kita tengok seterusnya. Gas apa yang dibebaskan tadi? Gas karbon dioksida. Okey. Uji kaji yang kedua. Memerhati mikroorganisma bergerak. Tengok. Ada alat mikroskop, penitis, slide kaca, sisip kaca ni semua kamu boleh baca. Kemudian diperlukan sampel air kolam. Okay? Bukan air kolah. Air kolah dalam bilik air kamu mandi tu. Ni air kolam. Kat luar rumah tu kalau ada kolam ke, ada sungai mengalir ke longkang ke kan. Okay? Apa nama alat ni? Alat ini kita panggil dia mikroskop. Okay? Mikroskop. Apa fungsi dia? Memerhatikan mikroorganisma. Okay, kita nak tengok mikroorganisma, kita gunakan alat ni. Sebab apa? Mikroorganisma tu sangat halus, sangat kecil, seni. Kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kena guna alat mikroskop tu. Okay? Kalau kita dekat sekolah, memang cikgu akan tunjuk lah macam mana cara nak guna mikroskop ni. Apa nama komponen dia, fungsi dia macam mana. Okay? Tapi sebab kita PDPR, susah sikit lah. Tak boleh nak terang banyak sangat. Okay? Nanti kalau cikgu pun boleh tunjukkan macam mana kita nak sediakan slide. Kalau kamu tengok sini, dekat sini anda nampak satu sisip kaca slide tu. Kat sisip kaca ada satu slide. Okey. Ada macam sekeping kaca tu. Okey. Bila kita dah letak, dah siap semua sampel air kolam, dah letak dekat slide kaca tu, letak atas pentas mikroskop warna hitam tu, kita boleh tengok menggunakan kanta dua ni. Ni. Okey, kita letak sini. Mata kita kat sini. Okey, tengok. Kamu akan nampak saiz mikroorganisma tu diperbesarkan dan kamu boleh nampak dengan jelas lah. Okey. Berikan inferen. Tengok soalan. Berikan inferen berdasarkan pemerhatian kamu dalam air kolam ketika menggunakan mikroskop. Okey. Apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak ada benda-benda halus yang sedang bergerak, berenang banyak. Okey. Kalau air kolam tu banyak pencemarannya, tercemar, banyak mikroorganismanya, maka banyaklah benda-benda halus yang kamu boleh nampak bergerak dalam sampel air kolam tu tadi. Okey. Soalan nombor 2. Nyatakan kesimpulan. Apa yang kita boleh nyatakan kesimpulan dalam penyiasatan ini? Apa yang kamu nampak tu? Siapa yang bergerak tu? Itu adalah mikroorganisma, kumpulan protozoa. Okey. Kumpulan protozoa ni dia hidup dalam kawasan berair. Okey. Dan dia berenang-renang, dia bergerak-gerak dengan cara dia sendirilah. Jadi itu menunjukkan apa? Mikroorganisma boleh bergerak. Yang tadi, uji kaji pertama tadi, mikroorganisma bernafas. Yang uji kaji kedua ni, mikroorganisma bergerak. Okey. Kita tengok seterusnya. Muka surat 28, uji kaji yang ketiga. Okey. Membuktikan kulapuk bertumbuh. Kulapuk ni apa? Kulapuk ni adalah kulat lah. Okay. Kulat ni kumpulan fungi. Okay. Kulat roti. Okay, kita tengok macam mana nak sediakan ni. Uji kaji ni. Okay, kita perlukan 3 keping roti yang sama. Kamu beli satu roti gardenia, ambil 3 keping daripada bungkusan yang sama. Okay. Semburkan air kepada roti seperti berikut. Roti A, 1 semburan air. Roti B, 2 semburan air. Roti C, 3 semburan air. Okey. Roti mana yang banyak semburan air? Roti C. Roti mana yang kurang semburan air? Roti A. Okey. Kemudian kita dah buat macam tu. Okey, kemudian kita masukkan setiap roti ke dalam plastik Lutsina yang berbeza. Labelkan A, B dan C.
Roti 1 semburan, tulis A. Roti 2 semburan, tulis B. Roti 3 semburan, tulis C. Okey. Buat pemerhatian ke atas roti A, B dan C selama seminggu. Rekod perubahan saiz dan warna kulapuk pada roti tersebut. Kamu kena tengok selama seminggu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Tengok ketiga-tiga roti ni. Okey, roti hari pertama siapa yang tumbuh kulat dulu? Berapa banyak dia tumbuh? Okey, yang kedua, hari kedua buat macam mana? Hari ketiga macam mana? Okey. Bincangkan pemerhatian kamu. Okey. Tengok soalan. Apakah bukti yang menunjukkan kulapuk bertumbuh? Apa dia minta bukti? Dia minta bukti. Kenapa kamu kata kulapuk ni bertumbuh? Macam mana kamu nak buktikan kulapuk tu bertumbuh? Kita tengok bilangannya pada setiap hari. Tengok bilangan kulapuk pada roti A, B dan C pada setiap hari. Kamu akan nampak bilangannya akan semakin meningkat. Okey, corak bilangan tumpuk kulat tu bertambah. Okey, itulah bukti dia. Okey. Nyatakan kesimpulan. Apa kesimpulan eksperimen ni? Apa kesimpulan uji kaji ni? Kesimpulannya apa? Bila bilangan tumpuk tu bertambah daripada 1 tumpuk, jadi 2 tumpuk, jadi 3, jadi berapa? 6, jadi 12, kan? Jadi 24. Itu maksudnya apa? Dia sedang bertambah. Dia sedang membiak. Okey, ataupun dia sedang bertumbuh. Jadi apakah kesimpulan dalam penyertaan ini? Mikroorganisma bertumbuh ataupun mikroorganisma membiak. Okey. Itu dia 3 eksperimen tadi. Okey, mikroorganisma bertumbuh. Okey. Okey, cikgu akan tunjuk sikit. Okey, ni dia. Kita tengok muka surat 29. Ini apa yang kita dapat hasil daripada uji kaji tadi. Okey. Situasi di bawah menunjukkan beberapa keadaan yang berlaku ketika aktiviti 1, 2 dan 3 dijalankan. Okey. Aktiviti pertama cikgu cakap tadi. Belon tu dalam masa 20 minit dia akan mengembang. Okey. Belon mengembang selepas 20 minit aktiviti dijalankan. Apakah yang menyebabkan belon mengembang? Kawan ni jawab apa? Mungkin ada udara yang terhasil di dalam belon. Mana datang udara tu? Daripada yeast yang sedang bertindak balas. Okey, dia membebaskan gas. Dia bernafas. Okey. Aktiviti 2. Ada sesuatu yang bergerak di dalam titisan air kolam. Kawan tu dia tengok gunakan mikroskop. Dia nampak ada benda berenang. Benda halus berenang. Tengok dengan mata kasar tak nampak. Kena tengok dengan mikroskop. Okey. Siapa yang bergerak kat situ dalam tu? Itu adalah kumpulan protozoa. Okey. Aktiviti 3. Kamu tengok 3 roti ni. Apa jadi? Okay. Apakah yang tumbuh di atas ketiga-tiga keping roti ini? Apa yang warna hitam tu? Adakah ianya jam blueberry? Bukan. Ianya adalah kulapuk yang dah bertumbuh. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sehingga hari ketujuh. Dia bertambah banyak. Okey. Apa cikgu cakap? Okey. Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Okey, sebelum tu cikgu akan tunjuk sikit contoh gambar protozoa yang kamu boleh lihat daripada mikroskop. Okey, kejap. Okey, ini contohnya protozoa yang kita boleh lihat di bawah mikroskop. Nampak ni macam telur goreng. Okey, itu nama dia ameba. Okey. Kita boleh nampak dia bergerak. Okey, ada yang berenang, okey, ada yang ada ekor. Ni contoh-contoh dia. Okey. Ni dia contoh lain. Ni paramecium. Ini kalau kamu boleh tengok dalam buku teks, kamu ada nampak gambar ni. Okey, gambar mikroorganisma ni nama dia paramecium. Dia ada bulu-bulu halus ni. Bulu-bulu halus. Okey, dia berenang. Okey. Ni contoh protozoa yang kita boleh nampak dalam air. Sampel air kolam. Okey. Di bawah mikroskop. Okey, kemudian saya akan tunjuk pula contoh kulap. Okey.
Ini dia contoh kulapuk yang dah tumbuh pada roti. Ni ini ada, kamu tengok. Roti yang ada semburan air. Ni roti yang kena sembur air. Yang ni roti yang kering, yang tak ada semburan air. Okey. Itu dia, kita tengok lagi. Ni semua. Ni sampel dia, contoh. Letak dalam beg plastik. Nampak? Dia bertumbuh. Daripada sikit, lama-lama makin banyak, makin besar kawasan dia. Okey? Jadi, sekejap. Okey, jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat daripada ketiga-tiga aktiviti tersebut? Okey, jom kita baca ni. Yang kotak ungu ni. Okey. Ketiga-tiga aktiviti tersebut menunjukkan mikroorganisma ialah hidupan kerana mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. 3 proses ni. Okey. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Tadi kita nak tengok protozoa pun kita guna mikroskop. Tapi kalau yang kulapuk ni kita boleh gunakan kanta pembesar. Okey, kita guna kanta pembesar pun boleh. Jadi kena ingat, dalam topik hari ni kita belajar mikroorganisma buat 3 proses hidup, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Okey. Nanti cikgu akan bagi kamu kuis. Kamu boleh buat kuis tersebut dan hantarkan jawapan kamu kepada cikgu. Okey, dan tolong ingat apa yang kita dah belajar hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.